Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا. اللهم يا الله lapangkanlah dada kami, wa yassir lana umurana, dan permudahkanlah segala urusan kami, wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana, dan bukalah simpulan lisan kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'a, dan rezeki yang luas, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la taqtulu anfusakum Inna Allah kana bikum rahimah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29 yang bermaksud wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu membunuh diri kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha Penyayang. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah pada pagi yang mulia ini dapat kita bertemu mata, bersua muka. Alhamdulillah, Negeri Sembilan antara negeri yang awal mengizinkan untuk dibuka jemaat, dan sekarang ni dengan kapasiti luas masjid. Kita bersyukur. Walaupun setengah orang kata ini adalah hasil desakan netizen. Sebab netizen kita ni dengan zaman canggih ni, kita panggil apa? Cyber trooper. Hebat cyber trooper Malaysia ni, Syekh. Amerika pun koyak, Syekh. Israel pun koyak dengan cyber trooper Malaysia ni. Apatah lagi kita yang kat Malaysia ni, Syekh. Tengok apa yang berlaku pada Dr. Ikmal kan. Imam Putrajaya pun boleh koyak. Tapi saya bukan nak isu yang itu. Yang saya nak isu kan viral ni dahsyat. Sehingga kan kita tengok dengan viral ni orang kata masjid pun buka. Tapi kita ingatkan bila netizen hentam penuh masjid, Syekh, rupanya muka ni juga daripada hari tu. Ingatkan bila buka masjid tu melimpah-limpah lah kan.
La ilaha illallah, itulah kerja netizen kita. Dan dengan sebab itulah juga kadang-kala berlaku dipanggil kes yang membahayakan manusia, iaitulah bunuh diri pun berlaku. Jadi pagi ni yang kita nak fokuskan para jemaah yang dirahmati Allah, dalam tajuk kita dosa-dosa yang besar ni. Saya bawa kitab ini namanya Al-Kabair, karangan Al-Imam Al-Hafiz Muhammad bin Ahmad bin Usman Az-Zahabi, yang lebih dikenali sebagai Imam Zahabi. Para jemaah yang dirahmati Allah, dalam kitab ini Imam Zahabi bawa tajuk satu perkara yang menjadi dosa yang besar, ialah manusia bunuh diri. Membahayakan nyawa, kerana menjaga nyawa itu adalah tuntutan syarak. Kita ada 5 perkara yang wajib kita pelihara, dipanggil kuliatul khams ataupun wajibatul khams, 5 kewajipan. Kalau orang jadi ketua, dia kena jaga 5 perkara ni. Pertama, menjaga agama Islam kita ni, ini kewajipan kita. Jaga agama, jaga Islam kita ni. Yang kedua, menjaga nyawa. Yang 3, menjaga keturunan, nasab keturunan, maruah keluarga. Yang keempat, menjaga akal. Yang kelima, menjaga harta. Ini kita kena jaga. Maka dalam 5 benda ni, selepas menjaga agama, hifzuddin, disuruh kita jaga nyawa. Maka dalam bab jaga nyawa ni lah kita dilarang bunuh diri. Sebab jaga nyawa ni lah kita disuruh ambil vaksin. Nak jaga nyawa kita. Walaupun kita tak katalah orang yang tak mau vaksin tu bunuh diri, dah. Kita tak akan berkelahi sama kita saja. Sebab benda ni pun benda yang tak disepakati. Ya. Tapi cuma kita minta supaya mereka yang tak nak vaksin ni janganlah tuduh kita ni ini ejen Dajjal. Kurang asam betul korang ni kata. Itu yang kita marah tu, melampau betul. Dituduh kita ejen Dajjal. Ni semua ada chip belaka dalam badan ni. Kalau ada chip, saya tak payah kita sewa Selcom, pakai wifi sini je ya. Masalahnya hang juga Nak sebut hadirin hadirat, itulah. Jadi untuk apa kita ni buat begini? Ini kerana nak menjaga nyawa. Maka pagi ni yang saya nak ajak tuan-tuan bincang firman Allah dalam Quran surah An-Nisa. Tuan-tuan kalau ada handphone boleh tengok dalam handphone, surah An-Nisa ayat 29. Dalam ayat ini Allah sebut wala taqtulu, dan jangan kamu membunuh anfusakum, akan diri kamu itu. Perintah Quran ni ada 2 bentuk. Satu perintah dalam bentuk suruhan. Bentuk suruh kita panggil amru bil ma'ruf. Allah suruh mayang, Allah suruh puasa di bulan Ramadan, Allah suruh tutup aurat, Allah suruh kita itu, suruh ini. Ini namanya perintah. Satu lagi, arahan dalam bentuk larangan. Jangan merompak, jangan curi, jangan zina. Termasuklah arahan jangan bunuh diri kamu itu. Allah arahkan kita, Allah larang kita jangan bunuh diri. Maka ini termasuk dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman wala taqtulu. Kalau kita mengaji bahasa Arab, la itu dipanggil la nahi, jangan. Orang Arab kata la, orang Melayu kata jangan, orang Pakistan, Hindustan kata nehi. Nehi, jangan. Orang Kelantan kata jangan. Maknanya janganlah, jangan. Maknanya Allah pesan kita jangan kamu bunuh diri kamu. Kata Imam Al-Wahidi rahimahullah dalam menafsirkan ayat ini, maksud jangan kamu bunuh diri kamu, pertama kata Imam Wahidi, jangan kita berbunuh sesama umat Islam. Kerana mengapa dilarang kita berbunuh sama-sama kita ni? Kerana kita ini nyawa yang satu. Orang Islam ni ibarat nyawa yang satu. Allah berfirman dalam Quran, innamal mu'minuna ikhwah.
Sesungguhnya orang beriman ni saudara. Kita ni ibarat nyawa yang satu. Umat Islam ni Rasulullah sebut mereka ni seperti diri yang satu. Kita sama-sama kita ni macam diri yang satu. Nabi sebut orang Islam ni macam diri yang satu, nyawa yang satu. Kalau sakit anggota lain pun turut berjaga. Begitu digambarkan kita. Maka kata Imam Wahidi, dan inilah apa yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan kebanyakan para ulama tafsir mengatakan maksud jangan bunuh diri kamu ni ialah jangan berbunuh-bunuhan sesama umat Islam. Karena itu bila kita berbalah sama kita, Allah suruh kita buat apa? Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang beriman ni saudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka oleh kerana kita ni saudara, nyawa yang satu, maka damaikan. Kalau tengok berbalah damai, itu tugas orang beriman, itu tugas orang Islam. Ini tengok balah sama kita, makin nak dipecah belahkan kita. Ini kerja orang kafir, ni kerja munafik nama dia ni. Kita orang Islam ni bila tengok perbalahan sama-sama kita, damaikan, satukan balik. Ini tugas umat Islam. Apa yang paling membimbangkan bukan peringkat mereka nak mendamaikan, malah ada di antara mereka menganjurkan supaya kita ni berbunuh sama sendiri. Ini berlaku antaranya golongan-golongan ekstremis hari ni. Di Malaysia ni dah mula wujud, tapi kita mintalah PDRM ke, pejabat agama bertindak tegas. Kerana perkara ni sudah berlaku di setengah negara Afrika dalam isu bid'ah membid'ah ni tuan-tuan. Sahabat-sahabat saya buat misi bantuan di mana, di chat, pelarian chat. Mereka ni Muslim, mereka ni lari daripada Central Afrika Tengah tu. Padahal sama-sama negara Islam juga, umat Islam juga. Kenapa lagi? Kerana di sana kami dibunuh, kerana kami dianggap golongan bid'ah yang sesat, yang halal darah untuk dibunuh. Pasal apa? Pasal lepas mayang kami wirid, baca subuh, baca kunut. Ini bid'ah ni, sesat, masuk neraka, halal darahnya. Ini berlaku di tanah air kita, tapi tak banyak. Baru ni dah tangkap 2-3 orang. Kena tangkap tuan-tuan. Ini nak suruh bunuh sama sendiri, bunuh yang semayang, yang tak semayang dia tak peduli kan. Ini yang kita bimbang ni. Jadi Allah Ta'ala larang kita jangan bunuh sama umat Islam. Selagi mereka itu bertauhidkan kepada Allah Ta'ala, mereka itu mengatakan Muhammad Rasulullah, mereka mengatakan mereka Islam, mereka itu tak boleh kita bunuh. Baik tu baru-baru ni ada satu ajaran sesat, namanya ajaran apa tu? Perjalanan mimpi yang terakhir. Makcik Masyitah tu pun tak dibunuh tuan-tuan, kerana Islam, selagi dia mengaku Islam, cuma dia sesat, diminta dia bertaubat itu. Maka dibuat majlis istitabah, dipanggil taubat di Jabat Agama Islam Selangor, Jabatan Agama Islam Selangor anjurkan. Itu pun kita tak ambil jalan bunuh, kita ambil jalan minta dia bertaubat. Lepas tu dipanggil tu golongan-golongan ajaran sesat, Nabi Melayu, agama Melayu tu, yang makcik seorang agama Melayu pula ada sekarang ni, ajaran Ibu Yati. Allah hadirin hadirat, sehingga mana mereka diizinkan bunuh bila mereka dah tak mau taubat itu. Lagi mereka boleh dipulihkan. Itu hadirin hadirat, orang yang mengaku umat Nabi Muhammad tapi nak ikut agama lain, ajaran-ajaran lain pun kita tak boleh bunuh. Minta taubat dulu, balik pangkal jalan. Apatah lagi kita yang sembahyang, yang berzikir, yang berdoa, yang mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma apa yang kita amal mereka tak setuju. Kita baca kunut bukan tidak ikut sunnah, kita berwirid bukan tidak ikut sunnah. Tak setuju sudahlah. Tapi jangan sampai menghalalkan darah sama-sama kita. Ini berlaku di Afrika. Saja.
Allah, bunuh sama Islam hanya semata-mata kerana tak sepahaman di sudut mengamalkan sunnah Nabi SAW. Jadi kita harap kat Malaysia jangan jadi ekstrim sangatlah. Sebab kita bimbang menuju ke arah itu. Ini yang pertama kata Imam Wahidi, jangan bunuh diri kamu ini, jangan bunuh sama umat Islam, kerana kita ni dianggap bersaudara. Kita saudara se-Islam dipanggil. Hadirin hadirat batu, bila ajaran Makcik Masyitah, saya panggil Makcik Masyitah itu, perjalanan mimpi terakhir tu, saya marah tu pasal saya mengajar kuliah tajuk perjalanan terakhir. Kurang asam dia tambah mimpi. Saya takut orang tuduh ustaz pun sama. Dia mimpi tuan-tuan, saya memang cerita perjalanan terakhir tu. Ala kulli hal. Baik, itu yang kita nak sebutkan tafsiran jangan bunuh diri kamu. Dan sebilangan ulama menafsirkan ayat jangan bunuh diri kamu ni dengan maksud jangan kita ni membinasakan diri kita sendiri, membahayakan diri kita, jangan. Inilah yang kita lakukan dalam zaman pandemik. Apabila disuruh kita berkurung kerana takut merebaknya penyakit itu. Nanti saya sebutkan adakah benda ni sesuai dengan apa yang diajarkan oleh syarak, ataupun ini hanya pandangan ulama-ulama saja, mana asas dasarnya. Nanti kita sebutkan di mana asas ulama-ulama kita ambil ini. Ya, baik. Maka sebilangan ulama menafsirkan maksud jangan bunuh diri kamu ni, jangan bahayakan diri kamu, jangan binasakan diri kamu. Dan mereka mengambil dalilnya daripada sepotong hadis yang sahih daripada Amru bin Al-As radhiyallahu anhu. Amru bin Al-As ni seorang sahabat yang hebat, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi Mesir, biasanya kita akan bawa tuan-tuan ziarah masjid pertama didirikan di Mesir dan di benua Afrika. Mesir ni masuk dalam benua Afrika. Jadi di Mesir ni ada satu masjid tertua di benua Afrika, dan itulah masjid pertama dibina di Mesir. Dan itulah dikatakan universiti pertama yang dibina sebelum Al-Azhar. Walaupun yang dimasyhurkan universiti pertama di dunia Azhar, tapi sebelum dibuat Universiti Azhar, sudah ada universiti di masjid yang pertama itu. Masjid itu dibangunkan oleh Amru bin Al-As di satu tempat namanya Fustat. Jadi kalau tuan-tuan pergi Mesir tak ziarah masjid tu, maknanya tuan-tuan silap pilih travel. Lain kali ikut saya, sekian dimaklumkan. Bukan kempen, bagi tahu dulu. Bagi tahu, nanti kita bawa lah. Sungguh tuan-tuan, di situ ada dipanggil tempat Imam Ghazali mengajar. Imam Al-Ghazali mengajar di situ pernah. Ya, kita akan tunjukkan di masjid yang pertama dibina di Mesir, di benua Afrika oleh Amru bin Al-As. Satu tempat namanya Fustat. Taib, saya nak cerita Amru Al-As ni sahabat yang mulia. Jadi satu hari Amru, jadi kita nak cerita jangan bahayakan diri kita ni, mana ambilnya dalilnya jangan bunuh diri kita ni. Ceritanya Amru Al-As bercerita, beliau pernah menyertai peperangan namanya Zati Salasil. Satu perang namanya Zati Salasil. Jadi kata Amru bin Al-As, waktu ikut perang tu, jadi waktu berehat malam tu dia bermimpi. Mimpi apa tuan-tuan? Ini bukan mimpi yang terakhir dah. Mimpi Laila Majnun. Orang kalau dah lama tak jumpa bini ni Syekh, sampai termimpi-mimpi keluar air mani. Ini yang berlaku pada Amru. Jadi Amru Al-As mimpi. Jadi bila subuh tu nak sembahyang, hari sejuk tuan-tuan, sejuk menggigil. Dan tuan-tuan maklumlah kalau sejuk di Mekah, sejuk Madinah ni, sejuk negara Arab ni tuan-tuan, sejuk dia lain macam. Sampai ke tulang-tulang ni sejuk dia. Jadi bila Amru Al-As pagi tu nak sembahyang subuh, kalau dia mandi wajib,
akan membahayakan nyawa dia, membinasakan diri dia, boleh bawa mati. Maka Amru bin Al-As, tuan-tuan, kalau kita nak mandi, nak mayang subuh, tak boleh mandi wajib, tak boleh guna air, kita buat apa? Tayamum dengan debu, ganti mandi wajib tu, tayamum. Jadi Amru Al-As, dia, kita panggil apa, berijtihad. Dia ijtihad sendiri, maka dia pun ambil tayamum. Dia tayamum. Kemudian dia pun berjemaah lah dengan sahabat-sahabat. Lalu Amru Al-As cerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau lakukan tu. Mula daripada cerita mimpi sampai keluar air mani. Jadi subuh tu sejuk sangat, nak mandi takut nyawa terancam, bahaya diri. Amru kata, saya pun tayamum. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Amru, wahai Amru, apakah engkau bersolat dengan para sahabatmu masa tu engkau masih berjunub? Kata Amru bin Al-As, saya pun beritahulah baginda, apa yang menghalang saya mandi? Apa yang menghalang dia mandi wajib? Sejuk tu. Sejuk yang kalau kena air boleh menyebabkan mati. Kata Amru, saya mendengar firman Allah Ta'ala, wala taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh diri kamu. Kalau saya mandi pagi tu, saya bunuh diri ya, mati saya. Dan Allah berfirman, innallaha kana bikum rahima, jangan bunuh diri, Allah Ta'ala maha penyayang. Jadi saya pun ambil tayamum je lah, saya tayamum pagi tu. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar ta'wilan ataupun ijtihad Amru, tuan-tuan, Rasulullah ketawa Nabi. Ketawa Nabi. Maknanya betul cakap Amru tu. Jaga nyawa ni wajib. Jaga nyawa ni wajib. Jadi kalau kita takut nyawa kita terancam, tak payah guna air, tayamum pun tak apa. Dan tindakan Nabi tertawa itu jelas menunjukkan apa yang ditakwilkan oleh Amru, bahawa jangan bunuh diri, jangan binasakan diri, ini benda yang betul. Dan Nabi tak bantah tindakan Amru Al-As. Di sinilah kita memahami wajib jaga nyawa kita ni. Maka dalam zaman pandemik ni, kita pun pesan jangan keluar rumah, jangan itu, jangan begini. Tujuannya apa? Nak jaga nyawa. Masuklah kita ni ambil vaksin. Cuma kita pesanlah kepada orang yang tak nak vaksin. Kita tak kata dia anti vaksin, tak nak vaksin, diam-diam sudahlah. Ini dia kata kita ejen jajal pula. Mana kita tak marah dah. Kita dia kata ejen dajal pula dah. Kita dianggap golongan-golongan dipanggil, ini semuanya geng konspirasi. La ilaha illallah. Saya geram sungguh dah dengar. Tak nak, tak apa, diam-diam. Habis tu tak kasih kami masuk masjid, pasal korang bising, nanti kita orang tak pergi masjid. Cuba korang diam-diam aja tulis nama situ. Tak ada orang nak tegur lah. Ini terang-terang dalam grup tu ngentam kita, batuan tahu pula artikel-artikel. Dia datang masjid, alau dia keluar, geram betul. Bukan kita nak alau, pasal kau dalam grup tu melampau sangat. Cuba diam-diam aja kan. Tak ambil vaksin ni. Ini kita nak ajar yang tak ambil vaksin. Diam-diam dalam grup tu. Lepas tu bila nak jemaah tu, tulis nama. Kita bukan tahu macam tuan-tuan ni entah vaksin dah tidak ni. Kita pun tak cek lah. Macam diam-diam sudah lah. Ini dia kata kita ejen dajal. Mana kita tak hot. Sekian dimaklumkan. Jangan koyak tuan-tuan. Ni zaman koyak-koyak ni tenang dulu. Allah Rabbi. Itu kita, jadi kita nak sebut kita ambil vaksin ni kerana nak jaga nyawa. Dia kata kami, apa usah ingat kami tak jaga. Ya awak jaga juga nyawa, cara awak kan. Katanya kami tak nak vaksin, kami nak batu sauda. Tak apalah, diam-diam sudahlah ambil batu sauda. Kami pun ambil batu sauda juga. Kami nak ambil madu. Kita orang bukan sekarang ambil madu, kita orang dah nak bermadu sekarang tahu. Saya ambil madu, kita orang dah nak bermadu sekarang. Sebab tu kawan saya baru ni seorang dia tak ambil vaksin, tapi dalam grup dia agak kuat. Ustaz-ustaz juga. Jadi ada ustaz lain kata,
Ustaz tak vaksin lagi ke? Kalau tak vaksin tak boleh bermadu dah. Syarat vaksin kena 2 dos. Syarat bermadu kena 2 dos. Senyap dalam grup. Orang dah nak bermadu dah. Awak nak sakat cerita makan madu. Sekian dimaklumkan. Baik. Jadi tu nak sebut jaga nyawa, Syekh, jaga nyawa. Jadi ayat inilah yang kita pegang supaya jaga nyawa kita. Hadirin para jemaah dirahmati Allah, jangan bunuh diri. Apatah lagi membahayakan diri, membinasakan diri. Karena itulah antara kewajipan syarak ialah kita disuruh menjaga nyawa, hifzun nafsi. Maka kalau kita jadi ketua dalam rumah tangga, kita kena jaga nyawa anak-anak kita, keluarga kita. Maka kalau kita jadi pemimpin masyarakat, kita kena jagalah nyawa masyarakat kita. Itu sebab ketua kampung ke diarahkan tak, jangan keluar rumah, kita buat kawalan-kawalan tu semua, nak jaga nyawa ceritanya. Karena itulah juga orang yang jadi ketua kepada rakyat wajib jaga nyawa rakyat. Orang nak marah-marahlah. Sebab tu kita kena berfikir sebagai seorang pemerintah. Kalau tuan-tuan jadi ketua dalam negara, tuan-tuan nak ambil tindakan apa? Nak duduk belah mana? Nak jaga nyawa rakyat ke nak membinasakan nyawa rakyat itu? Kena kita ambil pilihan menjaga nyawa. Kalau begitu bagaimana nak menjaga nyawa? Adakah cukup dengan habatus sauda saja? Madu dibekalkan contohnya kan? Tak cukup. Maka kita kena fikir cara yang lain pula. Fikir. Maka itulah dipanggil nak menjaga nyawa manusia. Maka dalam bab bunuh diri ni pun kita pesan, sebab hari ni ada orang yang sampai membunuh diri kerana stres. Stres ni pun tuan-tuan satu sebab orang bunuh diri ya. Maka itulah saya sebutkan pada sahabat-sahabat kita ni kena fikir cara orang memerintah. Tutup kilang ada orang stres, buka kilang orang lain pula stres. Saya duduk di Seria tuan-tuan, kilang depan tu, tutup kilang, pekerja-pekerja stres. Sebab Bangladesh tu dia kata kalau kita tutup kilang gaji tak bayar. Kalau kerja 15 hari, 15 hari je bayar. Dia berbeza dengan kita warga tempatan, bayar penuh. Walaupun ada yang working from home, tapi banyak working at home banyak. Bukan working from home, working at home banyak. Bayar gaji penuh, syok aja tu. Mereka tak tuan-tuan, mereka bayar gaji separuh. Kalau kerja 15 hari, kalau yang kerja 10 hari, 10 hari je bayar gaji tu. Nak makan lagi, nak hantar duit kampung lagi macam. Tutup kilang, mereka stres. Buka kilang, kita yang duduk situ pula stres. Macam mikir kat saya, mikir nak jaga nyawa ni. Itulah kadang-kadang kilang tu buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Allah, saya pun kadang nasihat jugalah. Sebab orang kita kan, netizen ni kan, cyber trooper ni kan sungguh laju. Macam-macam, zaman TikTok pula, zaman macam-macam. Buka pun kena hentam, tutup pun kena hentam. Cuma saya nak sebut tuan-tuan, maka kita kena fikir nyawa tu. Sebab stres juga boleh menyebabkan kehilangan nyawa, bunuh diri. Sebab stres nak bayar itu, nak bayar ini, tunggakan itu, tunggakan ini, macam-macam. Batulah bila diberi moratorium, orang bersyukur. Beri ambil duit KWSP, orang bersyukur. Walaupun hari ni orang marah, KWSP duit dah habis. Dah orang keluar nak macam mana? Nak macam mana? Cuba tuan-tuan fikir macam mana nak buat dah. Ni fikir ni, kalau kita tak bagi ni kan, ada yang bunuh diri ni, gantung diri dekat jabatan, yang terjun jabatan, macam-macam je. Jadi nak jaga nyawa ni lah supaya jangan bunuh diri. Sebab stres ni tuan-tuan antara faktor orang bunuh diri. Betul. Maka itu kita orang Islam ni diajar supaya sabar menghadapi musibah. Cerita stres bunuh diri ni, saya ingat dulu masa saya belajar, seorang Chinese, non-Muslim lah, non-Muslim, cerita bunuh diri ni sebab stres ni. Ceritanya budak ni memang budak cerdik. Budak cerdik tuan-tuan, Chinese. Tapi dia ambil satu course
yang baru diwujudkan di universiti, namanya aeronautical, kejuruteraan kaji terbang. Memang baru ditubuhkan jabatan, dipanggil fakulti tu. Jadi dia ambil subjek tu. Budak-budak yang masuk situ pun budak-budak cerdik-cerdik, 10 orang je dia ambil. Jadi budak Chinese ni, adik-beradik dia semua cerdik-cerdik. Abang dia doktor, abang dia lawyer. Bila dia ambil satu kos yang agak mencabar, jadi waktu periksa ni dia takut gagal. Sebab abang dia semua 4 flat. Anugerah dia raja, anugerah dekan. Jadi dia takut gagal sebab subjek dia subjek yang berat. Apa dia buat? Dia masuk bilik pensyarah, curi kertas periksa. Ditangkap Pak Gad. Bila tangkap Pak Gad sebab mencuri kertas periksa ni jenayah besar je, bawa ke perbicaraan Mahkamah Senat, Mahkamah Universiti. Memang jawapannya kena buang. Jadi sebelum dia dibicarakan, apa dia buat? Dia ambil pisau, dia potong urat nadi dia bunuh diri. Stres, sebab stres, tekanan, sebab dia takut ayah dia marah. Kalau pertama dia takut ayah dia marah, kalau dia gagal periksa, dan tak boleh lawan abang-abang dia yang semuanya cemerlang-cemerlang tu. Jadi bila stres ni, dia bunuh diri. Dalam hati saya bodoh betul. Tapi nak macam mana orang tak ada iman bunuh diri? Bunuh diri jalan akhir dia. Memang beladab pun. Dekat asrama tu dah menggigil dia, mati. Allah Rabbi. Nak cerita stres stres. Cuma kita orang beriman ni dipesan janganlah bunuh diri. Batu orang bunuh diri ni, ini dosa yang sangat besar. Allah Ta'ala murka. Nanti saya ceritakan dalam hadis macam mana Rasulullah sebut orang pergi perang pun ada yang bunuh diri. Allah, Nabi kata dia ahli neraka tu. Allah, kita jangan bunuh diri je. Sebab kadang-kadang puncanya stres. Stres ni sebab orang bunuh diri. Itu cerita stres budak belajar universiti. Tuan-tuan, cerita stres ni kisah benar. Sebab tu di Malaysia ni rupanya antara sebab kematian yang besar, orang kata rekod kematian yang besar berpunca daripada lemah jantung ke kencing manis. Jantung kau tak silap saya. Tapi rupanya bunuh diri kes paling besar di Malaysia ni. Bunuh diri. Kes paling besar di Malaysia ialah kes bunuh diri. Dan kajian mengatakan setiap 1 hari 2 kes bunuh diri di Malaysia. Itu yang dilaporkan. Dahsyat bunuh diri ni rupanya. Dan 60% ke atas tu biasanya non-Muslim lah. Tapi nak sebut ada juga orang Islam yang bunuh diri ni sebab stres. Dan cerita stres ni lah kita orang beriman jangan bunuh diri saya. Dosa besar saya. Dan puncanya stres. Cerita stres ni, ada satu pakcik tu, tuan-tuan percaya tak percaya, kadang-kadang stres ni puncanya macam-macam. Periksa, gagal periksa, putus cinta pun bunuh diri je. Bodoh betul. Macam perempuan tu seorang aja. Bodoh korang. Kadang-kadang antara sebab stres ialah kematian. Kematian pun punca stres. Saya cerita, saya tak tahu tempat tuan-tuan, tapi saya cerita satu kisah benar. Seorang pakcik umur dah 80-an, kematian isteri, stres. Dia cerita kat saya ni, dia stres. Dan bila dia stres, semayang pun tak mau, masjid pun dah tak nak pergi, Jumaat pun tak datang dah. Dalam hati saya, kronik betul pakcik. Kronik je stres ni. Cuma satu je, dia tak sampai tahap bunuh diri pakcik tu. Yelah tuan-tuan, bila dah tua-tua macam tuan-tuan ni, anak dah duduk jauh, cucu duduk jauh, tinggal dengan bini berdua, itulah berguling, bermanja, mati tuan-tuan. Tak stres dia. Jadi bila dia stres dalam hati saya, dia cerita kat saya sebab dia tahu saya pun isteri meninggal juga. Tapi taklah aku stres sangat. Sebab kita ingat ada seorang lagi sahabat saya ingat, bukan cuma jemaah kuliah lah. Jadi dia jumpa saya, dia pun kematian isteri juga. Dia jumpa saya, badan dia susut 10 kilo. Dia jumpa saya, Ustaz. Saya tengok Ustaz relax aja. Saya Ustaz hilang 10 kilo sebab kematian isteri, sebab stres tadi, tak lalu makan.
Dia tengok saya maintain aja. Apa rahsia ustaz? Rasanya kau kahwin je. Tak susah apa kahwin je lah. Total sekarang dia dah kahwin, betul dah gemuk balik. Gemuk balik je. Stres apa kan. Yelah yang dah lepas gemuk balik dah kawan tu. Itulah, kalau dia bunuh diri kan bodoh, menyesal. Dah lah kau tak dapat bidadari, masuk neraka pula. Itu stres tuan, stres. Sebab itulah saya pesan pada kita netizen, jangan over sangatlah. Saya berterupa jangan over sangat menekan manusia, nanti stres dan stres. Cerita macam buka kilang tutup kilang tu sebenarnya pertimbangan susah tuan. Kalau tuan-tuan jadi menteri pun susah nak pertimbangkan. Tutup, ada orang terkesan dengan penutupan, stres juga. Buka, tuan-tuan pun stres juga. Macam contoh saya baca satu kes kilang ayam. Hari ni ayam naik harga betul. Sebenarnya cerita ayam naik harga ni sebelum hari ni saya dah tahu dah. Yang cerita ni penternak ayam sendiri. Masa bila? Masa tutup kilang papan. Kita kata apa pasal pula kilang papan tutup, ayam pula terjejas? Apa kena-mengena? Dia kata sebenarnya ayam-ayam ni nak menetas, nak bertelur, dia perlukan serbuk kayu tu. Kan dulu kan yang dibuka kan kilang-kilang hanya yang dipanggil apa istilah dia, kilang-kilang yang essential lah. Kita lupa kilang kayu tu rupanya walaupun tak esensial, tapi dia membantu penternak ayam tu. Dan penternak ayam tu cakap, tengoklah sikit lagi telur akan naik harga, ayam harga. Itu hari lagi dia cakap dah. Hari ni saya tengok, betul lah. Betul. Tu tuan-tuan, siapa yang stres? Bukan penternak ayam, tuan-tuan yang stres. Stres gitu je. Macam itulah orang kita entam kuat sangat. Kena fikir, saya kena fikir tau. Kilang sardin, orang buat sardin, mereka pun stres juga hari ni. Pasal apa? Waktu kami nak bungkus sardin, kami nak tin sardin, kilang tin tutup. Apa nak bungkus apa? Dengan plastik. Suat kabur lama. Mana ada. Macam kalau naik harga sardin, tuan-tuan nanggung lah gini benda-benda barang-barang tin tu. Sebab tu kadang-kadang kita pun kena fikir juga ada. Ini stres hidup manusia. Baik. Kerana itulah nak mengurangkan stres inilah supaya jangan bunuh diri tuan-tuan, kita kena fikir panjang. Fikir panjang. Ya. Maka syarak pun mengajar kita begitulah. Jangan ambil tindakan bunuh diri ini. Kerana orang yang membunuh diri ini akhirnya tempatnya adalah neraka. Dan ini disebutkan dalam suatu hadis yang sahih. Dalam peristiwa di zaman Nabi SAW, ada seorang laki-laki ni, dia ikut perang, jihad. Jihad maknanya nak pergi jihad ni tuan-tuan, jiwa kena kental. Sebab bila isytiharkan perang ni ada orang menyusuk, takut, khususnya puak-puak munafik. Maka yang nak pergi perang ni orang yang jiwa kental, iman tebal. Jadi dalam peristiwa ni ada seorang laki-laki ni, dia cedera parah. Tak disebutkan nama laki-laki itu. Dia cedera parah. Bila dia cedera parah tuan-tuan, dia tak tahan menanggung sakit dia. Dan dia pun tidak mati syahid. Kerana kelebihan orang syahid ni banyak. Tapi dia tak mati-mati tuan-tuan. Cuma dia cedera parah, tak mati-mati. Akhirnya dia ambil pedang, dia tusuk diri dia, biar dia mati. Supaya pertama dia dianggap dia mahu mati syahid, yang kedua digelar dia seorang syuhada. Bila Rasulullah tengok perbuatan dia bunuh diri, ambil pedang tikam bunuh diri, Nabi kata dia ni ahli neraka ni. Itu orang pergi perang tuan-tuan. Macam mana orang kita zaman hari ni dah tahu benda-benda bahaya, dibiarkan diri binasa. Bukankah Allah berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan kamu biarkan diri kamu binasa. Ni kita nak pesan pada orang kita hari ni. Mudah sangat kata tindakan ini tak ikut syarak. Siapa kata tak ikut syarak? Itu orang pergi jihad, itu pun Nabi dah pesan jangan bunuh diri gitu. Ini laki-laki ni tusuk diri dia sebab nak mati syahid.
Nabi kata dia ahli neraka tau. Sebab apa puncanya? Sebab membiarkan diri dia binasa tau. Patut dia ubat dululah, berubat dulu, cari dulu obat-obat penawar-penawar dulu. Baik. Dan demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menceritakan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat daripada Jundub bin Abdullah, Nabi SAW bercerita ada seorang laki-laki dari kaum sebelum kamu. Nabi kata, kebetulan dia ni dalam keadaan luka dan dia tak dapat menanggung sabar kerana luka. Lalu dia ambil pisau, dipotong urat tangannya, maka mencurah-curahlah darahnya tak berhenti sampailah dia mati. Lalu Allah Ta'ala berfirman, badara abdi binafsih, hamba-Ku ini telah mendahului aku dalam hal nyawa. Allah sebut dia telah mendahului aku dalam hal nyawa. Haramtu alaihil jannah, aku haramkan dia masuk syurga aku. Allah tak izinkan masuk syurga orang bunuh diri ini. Ini peringatan kita. Maka itulah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil berat dalam soal menjaga nyawa. Baik, saya nak masuk yang keduanya, kita jaga nyawa ni. Hari tu masjid-masjid, surau-surau azan, sallu fi buyutikum, mayang di rumah. Pun jemaah komplain, kenapa nak mayang di rumah? Hari ni buka tak datang juga. Tu yang geram tu. Hari tu bukan main. Tak apa. Saya nak jawab begini tuan-tuan. Cerita semayang di rumah ni, di manakah asbab urut? Apakah sebab datang hadis semayang di rumah ni? Ada hadisnya. Dan ini telah disebutkan dalam hadis yang sahih, di mana seorang sahabat yang alim namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas ni tuan-tuan antara ulama-ulama di kalangan sahabat Nabi. Alim Abdullah bin Abbas. Sehingga kalau tuan-tuan baca riwayat hidup Abdullah bin Abbas ni, alimnya bagaimana Abdullah bin Abbas? Alimnya, tuan-tuan sebutlah mana-mana ayat Quran, tuan-tuan bacalah mana ayat Quran. Abdullah bin Abbas ni tahu di mana turun, kepada siapa turun, sebab apa turun, bagaimana turun. Dia tahu mana-mana ayat Quran. Punya alim. Kita baca Fatihah hari-hari, turun kat mana? Entahlah Ustaz. Sebab apa turun Fatihah? Wallahu a'lam. Itulah jawapan kita. Alim Abdullah bin Abbas. Baik, nak cerita alim Abdullah bin Abbas ni tuan-tuan. Satu hari ketika berada di Taif, tuan-tuan kalau pergi Mekah, kadang-kadang travel agency akan bawa kita ziarah Taif. Kalau tuan-tuan belum pergi, nanti ikut saya, sekian dimaklumkan. Kita bawa ke Taif je. Sebab di Taif tu ada makam Abdullah bin Abbas, sahabat yang alim di Taif. Ya, dan beliau sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak cerita tuan-tuan, waktu berada di Taif, tuan-tuan tahu Taif ni tempat sejuk kan? Lebih sejuk daripada Cameron Highlands ya. Satu hari Abdullah bin Abbas suruh Bilal azan, sallu fi buyutikum. Biasa kita azan sampai hayya 'alas salah, mari datang semayang. Kata Abdullah bin Abbas, hari ni kamu tak payah sebut hayya 'alas salah, kamu sebut sallu fi buyutikum, mayang di rumah masing-masing. Maka ada orang yang tercengang dengan tindakan Abdullah bin Abbas, suruh mayang di rumah. Sedangkan masa tu bukan COVID-19, bukan. Hanya semata-mata hujan yang menyebabkan sejuk yang membahayakan nyawa. Hujan je sejuk, bahaya nyawa. Abdullah bin Abbas suruh mayang kat rumah. Bila orang hairan dengan tindakan Abdullah bin Abbas, apa kata Abdullah? Kamu hairankah dengan apa yang saya ucapkan, apa yang saya perintahkan? Sedangkan ada orang yang lebih soleh daripada saya pernah memerintahkan perkara tersebut, iaitulah Rasulullah ni pernah suruh mayang di rumah sebab sejuk. Kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah pernah suruh mayang di rumah sebab sejuk. Sejuk yang mengancam nyawa. Ceritanya tu jaga nyawa tu wajib. Hari ni orang kata, apa takut sangat dengan COVID? Kuman aja. Kita tanya, kenapa Nabi takut dengan hujan? Kan air je.
Cik jawab. Rasulullah takut dengan hujan ke? Kita patut takut dengan Allah, jangan takut dengan Covid. Pak Rasulullah tak takut Allah. Nabi takut dengan hujan. Bukan takut hujan, Syekh. Takut nyawa tu boleh binasa. Itu ceritanya di situ. Sebab tu sembahyang di rumah. Pak kita suruh orang main rumah tu salah ke kita ni? Hari tu je lah. Hari ni suruh sembahyang kat masjid, kau tak datang juga. Tu yang ulang balik banyak kali ni. Geram ni pasal tuan-tuan datang. Allah, hadirin hadirat sungguh lah. Dan bukan Abdullah bin Umar saja buat begitu, bukan Abdullah bin Abbas saja buat begitu. Seorang sahabat yang alim lagi namanya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab pun pernah suruh orang sembahyang di rumah, suruh Bilal azan. Cuma Abdullah ni selesai azan, habis azan la ilaha illallah, sebelum berdoa Abdullah bin Umar suruh Bilal sebut sallu fi rihalikum, semayanglah di rumah kamu semua. Batu kita azan tu hari tu sallu fi buyutikum kita buat selepas hayya 'alas salah, hayya 'alal falah tu kan, pun boleh juga. Itu yang diarahkan oleh pejabat agama tu. Selepas hayya 'alal falah kita sebut sallu fi buyutikum. Boleh, riwayatnya pun ada. Tapi ada riwayat kata tak payah sebut hayya 'alas salah, sebut sallu fi buyutikum terus. Ada riwayat pula kata azan macam biasa, dah habis azan baru sebut sallu fi buyutikum. Semua tu betul. Cuma saya nak sebut yang paling betul ialah nak jaga nyawa tu. Tu tujuan dia, nak jaga nyawa. Jadi Abdullah bin Umar pun pernah suruh sahabat-sahabat mayang kat rumah kerana angin sejuk yang mengancam nyawa. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, ceritanya ialah kita ni nak jaga nyawa, itu je. Kalau begitu, itulah yang kita pesankan. Jangan kita ni kadang-kadang lupa bahawa mereka yang bertindak itu ada sebab musababnya. Dan kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah sebut begini. Nabi sebut sinfan min ummati. Ada dua golongan umat aku, kalau mereka ni bagus, rakyatnya akan bagus. Kalau dua-dua ni rosak, rakyat pun akan rosak. Dua golongan ni apa tuan-tuan Nabi sebut? Al-umara wal ulama, pemimpin dan juga ulama. Baik tu hari ni kita menggabungkan ulama dan juga umara. Umara pemimpin kena dengarlah cakap ulama. Ulama pula kerana berani menasihati pemimpin, barulah rakyat akan selamat. Inilah yang kita lakukan. Jadi hadirin para jemaah dirahmati Allah, walaupun adalah pendapat-pendapat yang minoriti, dia begini, pendapat minoriti itu kita tak nafikan ada betul dia, tapi dalam sebuah pemikiran macam kita mesyuarat. Mesyuarat memang ada pandangan-pandangan yang minoriti, pandangan majoriti, tapi kita pengurusi akan bertindak atas pandangan majoriti lah. Itu ulama-ulama pun berbeza pendapat, saya tak nafikan, tapi ulama-ulama dunia majoritinya berpendapat nak jaga nyawa ni begini cara dia. Maka yang minoriti tu janganlah menghuru-harakan, bertenanglah, bertenang. Tenang. Itu yang kita nasihatkan. Samalah kita mesyuarat, contoh apa dia, nak buat mimbar baru, contoh majoriti kata setuju, yang tak setuju tu tak payahlah sampai kedai kopi tu jaja, relax aja. Dah majoriti setuju, ikut je lah. Awak tak setuju, diam-diam. Contoh ni contoh je, tak ada kena-mengena dengan surau masjid tuan-tuan ni. Kalau kebetulan nasib lah, saya tak tahu. Jangan kita dipanggil dah. Itu adab kita mesyuarat. Sebab tu Rasulullah sendiri pernah bermesyuarat dengan sahabat-sahabat dalam perang Uhud. Nak bertahan di kota Madinah ke nak pergi dekat Bukit Uhud? Majoriti kata kita pergi Bukit Uhud, minoriti kata tak boleh. Maka keputusan Nabi, kita kena pergi Bukit Uhud. Tiba-tiba ada juga minoriti ni tarik diri. Itulah sebabnya antara faktor kata para ulama kegagalan di Bukit Uhud tu, Allah tak beri pertolongan kerana yang minoriti ni tak menghormati pandangan majoriti tu. Maka Allah tak beri pertolongan
dalam peperang Uhud. Itu saya nasihatkan juga kita ni. Kadang-kadang saya sebut juga dalam grup ustaz-ustaz, grup pondok ni pun tuan-tuan pecah belah juga dalam bab ni, vaksin dengan tak vaksin ni. Cuma kadang-kadang kita nasihat gini Syekh, antara kita sebut ni, antara Allah tak bagi nusrah pertolongan pada kita ni bukan sebab apa? Sebab kita ni tak hormat pandangan majoriti ni. Majoriti ulama kata ini kaedah nak jaga nyawa. Terimalah. Jadi yang minoriti tak nak ambil, kan saya dah kata tadi, diam-diam sudahlah kan. Ini dia provok sampai satu grup tu tuan-tuan. Saya antara admin dia. Last kali saya geram, kita dah nasihat 2 kali, 3 kali. Last kali kita remove semua sekali. Padan muka korang dengan aku remove sekali. Bubar terus. Orang dah kata jangan bincang lagi, sudahlah, terimalah. Awak tak nak, diam-diam sudahlah. Oh, dia bagi tuan-tuan macam-macam. Mendidih darah kita je. Jadi kesimpulannya, begitulah dalam bab kita nak jaga nyawa. Wallahu taala a'la wa alam. Saya sebutkan bab ini termasuk dalam bab dosa-dosa yang besar karena membinasakan diri manusia. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan orang yang menjaga nyawa kita, menjaga nyawa ahli keluarga dan juga semua yang bersama dengan kita. Sekadar itulah hadirin para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Semoga kita bertemu kembali. Bismillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a ya arhamar rahimin. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waj'alna min ibadika salihin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fataqabbalallahu minna wa minkum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum.